اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 165. Sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam dan kapal yang berlayar di laut yang memberi manfaat kepada manusia, dan juga apa yang Allah turunkan daripada awan, iaitu daripada air hujan, lalu dengan air itu Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan setelah ianya mati, dan Allah mengembangbiakkan setiap yang bergerak di atas muka bumi, dan juga Allah menggerakkan, meniupkan angin dan juga awan yang digerakkan di antara langit dan bumi. Semua itu adalah pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal. Pengajaran dia pertama, kebesaran ciptaan langit dan bumi. Kebesaran ciptaan langit dan bumi yang menunjukkan kebesaran dan kehebatan penciptanya. Yang kedua, wajib ke atas setiap manusia berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaannya. Yang semuanya menunjukkan kehebatan, keesaan, kebijaksanaan, kekuasaan dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Hanya yang ketiga kan,
hanya manusia yang berfikir sahaja akan mengenali Tuhannya yang merupakan satu-satunya Tuhan yang berkuasa mencipta apa-apa sahaja tanpa perlu kepada penolong atau rakan sekutu atau masa atau apa-apa bantuan. Yang keempat, disunatkan apabila memikirkan kebesaran Allah, disunatkan apabila memikirkan kebesaran Allah, membaca doa Rabbana ma khalaqta hadza batila, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azaban nar. Surah Ali Imran ayat 191. Doa ni ada dalam Surah Ali Imran ayat 191, di hujung ayat 191. Poin yang keempat saya ulang, disunatkan apabila memerhati ciptaan Allah dan kebesarannya, membaca doa yang berikut daripada ayat 191 surah Ali Imran. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azaban nar. Maksud dia, wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia, main-main. Maha suci Engkau daripada melakukan sesuatu sia-sia. Maka selamatkan kami daripada azab neraka. Doa ni ada dalam buku poket keluaran Ghulam Ad-Da'wah, 66 doa dan zikir harian. Jadi kalau malas nak tulis, malas nak cari terjemahan, beli je buku tu. Dan kalau nak banyak pahala lagi, beli banyak-banyak, sedekah banyak-banyak. Buku 66 doa dan zikir harian. Okey, yang kelima, pada pertukaran siang dan malam, menunjukkan kebesaran dan kehebatan Allah, dan rahmat serta hikmah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang ke-6, sesungguhnya pada kapal-kapal yang berlayar di laut, ada tanda-tanda kebesaran Allah dan rahmat Allah kepada hamba-Nya. Iaitu kapal yang besar dan berat boleh terapung dan berlayar di atas air yang sangat lembut.
Yang ketujuh, kekuasaan dan kebesaran Allah juga tergambar dalam penurunan hujan. Dalam penurunan hujan daripada awan kemudian dengan hujan itu menumbuhkan berbagai-bagai jenis tumbuhan yang berbagai bentuk, rasa dan warna. Semua itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Yang ke-8, Allah memuji orang-orang yang berakal. Allah memuji orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya untuk memerhati kehebatan ciptaan Allah, untuk memerhati kehebatan ciptaan Allah, sehingga mereka rasa kehebatan Allah yang membawa kepada cinta dan taat kepada Allah. Yang membawa kepada cinta dan taat kepada Allah. Yang ke-9, yang terakhir, yang ke-9, sesiapa yang tidak kenal Tuhannya yang maha hebat, maka dia adalah orang yang tidak berakal. Bahkan Allah sifatkan mereka ini seperti binatang ternakan. Dan mungkin lebih teruk daripada binatang ternak. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat malam ni kaitan dengan ayat yang sebelum ni sangat-sangat jelas. Kaitannya sangat rapat dan sangat jelas. Kalau ayat sebelum ni, ayat 164, Allah menceritakan tentang kalau ayat 163 lagi, Tuhan tu adalah Tuhan yang esa, yang hanya berhak disembah hanya Dia sahaja, dan Dia tu Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Itu ayat 163. Kemudian ayat 164, Allah beritahu kenapa Tuhan itu adalah Tuhan yang satu dan Dia sahaja berhak disembah. Maka Allah buktikan dalam ayat 164, iaitu melalui ciptaan Allah, langit, bumi, pertukaran siang dan malam, ciptaan binatang, haiwan dan sebagainya, membuktikan Dia sahaja Tuhan yang satu-satunya berhak disembah. Okey, ayat malam ni pula Allah nak beritahu, setelah Allah jelaskan bukti-bukti yang cukup terang dan nyata, kehebatan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah, rahmat Allah, hikmah Allah melalui ciptaannya, tiba-tiba masih ramai manusia yang tidak menyembah Tuhan yang hebat. Makna ayat malam ni Allah nak bagi tahu manusia ni memang sangat-sangat degil, sangat keras kepala dan sangat-sangat tidak berakal waras. Okey, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nas, dan
Min apa makna? Sebahagian. Min ada makna dari, ada makna daripada, ada makna sebahagian. Dalam konteks ayat ni sebahagian. Dan kita dah banyak jumpa ayat Quran kan, Allah bila nak menghukum, Allah tak pukul rata. Bukan semua macam tu. Sebahagian. Tapi sebahagian ni majoriti lah, kebanyakan. Dan sebahagian An-nas, manusia. Man ada orang yang yattakhizu ittakhaza daripada akhaza, mengambil ataupun menjadikan. Ada orang yang menjadikan min dunillah, dari dun, selain Allah, andada jamaah, kalau mufrad dia niddun kalau satu, kalau plural andadun. Apa makna niddun? Sekutu. Nidun makna sekutu ataupun seumpama. Jadi Allah kata setelah ayat yang lepas Allah bagi tahu bukti Allah tu saja yang hebat, Allah saja yang berhak disembah, tiba-tiba masih ramai manusia yang menjadikan selain daripada Allah yang hebat sebagai sekutu-sekutu. Kemudian, apa mereka buat dengan sekutu-sekutu ni? Selain daripada Allah. Yuhibbunahum. Mereka mencintai. Mereka mencintai mereka. Dua kali mereka. Siapa? Mereka yang pertama siapa? Orang yang menyembah selain daripada Allah. Dan mereka mencintai mereka yang kedua, andadan. Jadi mereka mengambil yang selain daripada Allah. Apa dia? Umum, Allah tak sebut. Yang penting apa dia? Selain daripada Allah. Ustaz, saya tak ambil berhala sembah. Habis ambil apa? Nafsu. Selain daripada Allah termasuk. Saya tak ikut nafsu, semua saya ikut orang ramai. Sama. Tengok bahasa Al-Quran. Selain daripada Allah, semua andada. Okey. Jadi mereka menjadikan selain daripada Allah sebagai sekutu-sekutu Allah. Dan apa sikap mereka kepada Tuhan tu? Tak kiralah matahari ke, pokok ke, lembu ke, berhala ke, nafsu ke, orang ke. Sikap mereka ialah mereka cinta kepada Tuhan yang mereka sembah yang selain daripada Allah. Macam mana tahap cinta mereka kepada Tuhan yang selain daripada Allah? Kahubbillah. Seperti cinta kepada Allah. Apa maksud dia? Seperti cinta kepada Allah. Macam mana tu? Adakah orang ni yang ambil berhala ke ataupun selain daripada Allah sebagai Tuhan, dia cinta pada berhala tu macam dia cinta juga pada Allah? Mana ada dua cinta lah. Satu dia cinta pada Allah, yang kedua dia cinta pada selain pada Allah. Dia cinta pada apa yang disembah tu macam itulah Tuhan dia yang jadikan dia. Dia ada tak cinta pada Allah selain pada berhala? Ada? Itu masuk andada Ustaz. Makna dua cinta lain ni. Ada satu orang tapi ada dua cinta. Kepada Allah dia pun cinta, kepada yang berhala pun ataupun selain pada Allah dia cinta. Okey, betul. Dia sebenarnya ada dua maksud ni. Dua-dua maksud ni betul. Dalam tafsir, maksud yang pertama ialah mereka ni cinta kepada berhala ataupun selain pada Allah sama seperti mereka juga cinta pada Allah. Mana mereka ada dua cinta. Kalau mereka cinta pada Allah 80%, mereka cinta pada
berhala 80. Sama. Ini makna kahubbillah. Makna itu adalah syirik lah. Syirik. Makna yang kedua, mereka tak langsung tak cinta pada Allah. Mereka cinta pada Tuhan mereka, orang ke, berhala ke, sama seperti orang beriman cinta pada Allah. Mereka ada satu cinta je. Boleh faham? Dua-dua makna betul. Yang mana lebih baik antara dua tu? Dua-dua out. Dua-dua out. Kalau dia cinta pada Allah, dalam masa sama dia cinta pada berhala, maka cinta tu terpakai tak? Sia-sia. Sebab bila cinta pada Allah tidak boleh ada unsur syirik walaupun hanya 0.0001%. Tak boleh. Dalam satu hadis Nabi, hadis Qudsi, Allah berkata, siapa yang beramal kerana aku, tapi dalam dia beramal kerana aku ada unsur syirik, maka aku tinggalkan syiriknya dan amalannya. Aku tinggal semua sekali. Aku abaikan. Walaupun asal dia beramal kerana aku. Contohlah ada orang tu solat kerana Allah, tapi ada juga kerana nak tunjuk pada orang. Bercampur. Semua tertolak. Apa yang Allah sebut dalam surah ni? Saya tak ingat ayat ni. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Cuba Google asyrakta ataupun la yahbatanna. Surah Az-Zumar, betul? Ayat? Surah Az-Zumar ayat 65. Betul ayat ni? Cuba anda baca. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Betul ke? Betul. Okey. Cuba tengok Tengok Allah bagi amaran keras kepada siapa ni? Yang cinta pada Allah tapi masa sama dia syirik. Dia mensekutukan Allah. La in asyrakta, pastilah sekiranya asyrakta, engkau syirik. Siapa engkau ni? Tak ni seorang je. Tak ni seorang. Engkau seorang. Siapa? Nabi Muhammad lah. Allah bagi amaran pada siapa ni? Pada Nabi Muhammad. Kalau engkau sendiri, walaupun kau Nabi Muhammad, walaupun engkau Rasul, tapi kalau engkau syirik, apa akan berlaku? La yahbatanna. Pasti amalan engkau akan sia-sia. Ihbat mana sia semua sekali. Hebat tak amalan Nabi? Hebat. Dengan jihadnya, dengan dakwahnya, dengan bangun malamnya. Langsung tak ada untuk dia. Tiba-tiba ada syirik sikit je. Allah kata apa? Semua amalan engkau terbatal. Dan wala takunanna, pasti engkau akan menjadi orang yang rugi walaupun engkau Rasulullah. Tapi mungkin tak Nabi syirik? Tak. Kalau tak mungkin Nabi syirik, kenapa Allah buat contoh Nabi? Tengok bahasa Al-Quran. Sepatutnya Allah kata apa? Kalau umat kamu syirik, kan? Sebab Allah tahu Nabi tak mungkin syirik. Kenapa buat contoh Nabi yang tak mungkin syirik? Apa dia? Makna Allah nak bagi tahu yang kamu tu tak payah cakap lah. Orang sehebat Nabi pun terbatal, yang kamu jangan tanyalah. Sebab amalan kamu macam mana? Okey? Jadi satu maksud dia ialah kalau kamu cinta Allah, dalam masa sama kamu cinta juga Tuhan yang selain daripada Allah. Nafsu ke, berhala ke, orang ke, pemimpin ke, sama je. Maka sebenarnya kamu dah syirik. Ataupun kamu langsung tak cinta pada Allah dan kamu cinta pada Tuhan selain daripada Allah, sama seperti orang beriman cinta pada Allah. Kalau orang beriman cinta pada Allah 100%, kamu pun cinta pada berhala 100%. Okey. Okey, setakat ni faham tak apa yang mesej yang Allah nak sampaikan? Apa dia? Ni,
Ada sebahagian manusia menjadikan selain daripada Allah sekutu. Dan mereka cinta sekutu mereka itu sama seperti orang beriman cinta pada Allah. Setakat tu apa mesejnya? Ada sekutu dalam jiwa kita selain pada Allah akan terbatal. Itu anda macam dah bercampur dengan ayat ni lah. Sebenarnya ada kait dengan ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni Allah cerita apa? Makna Allah nak bagi cerita tentang diri dia kan. Kehebatan dia apa dah? Melalui ciptaan langit dan bumi, turunkan hujan, cipta binatang dan sebagainya. Walaupun Tuhan tu begitu hebat dan ada tak orang makhluk ataupun manusia yang mendakwa dia mencipta langit? Ada tak? Tak ada, walaupun orang kafir. Bahkan orang kafir kalau ditanya siapa cipta langit, dia mengaku tak Allah. Kalau tanya orang musyrikin yang sembah berhala tu, siapa cipta langit? Dia jawab apa? Allah. Kalau ada orang yang tak percaya Allah yang mencipta langit, paling-paling kurang dia sendiri tak mengaku dia yang cipta. Paling-paling kurang dia kata apa? Semula jadi. Paling-paling kurang. Tapi tak ada satu pun manusia mengaku mendakwa dia cipta langit dan bumi. Tapi Allah mengaku dia cipta. Ada bukti tak? Ada bukti. Tiba-tiba Allah kata, dalam keadaan manusia mengaku Allah cipta langit dan bumi, dan tak ada seorang pun boleh mendakwa dia cipta langit dan bumi, tiba-tiba dia cari Tuhan yang langsung tak boleh buat apa-apa, disembah. Sebenarnya Allah nak beritahu apa ni? Otak ada rosak lah. Otak ada rosak lah. Kita bagi analogi lah. Kita cerita kepada seorang anak yang degil yang lawan bapak dia. Kita cerita pasal bapak dia ada kelebihan kan. Bapak kamu begini, banyak kebaikan dia. Tiba-tiba lepas kita cerita, dia pun mengaku tak ada orang yang lebih yang boleh buat macam bapak dia. Tiba-tiba dia pergi dengar cakap kawan dia yang mak dadah tu. Apa otak budak ni? Budak dadah tu langsung tak bagi apa-apa, langsung tak besarkan dia, langsung tak bagi duit kan. Dia pula minta duit, budak tu minta duit pada dia. Itu pun dia masih dengar kata-kata budak dadah. Mana budak ni otak dah sewil. Itu baru manusia kan. Kalau kamu nak sembah selain daripada Allah, biarlah yang kamu sembah tu adalah sedikit bukti dia hebat. Betul? Ni apa dia yang sembah? Berhala. Sekarang Allah nak tegur siapa ni? Nak tegur orang musyrikin kan? Nak tegur? Ni, semua yang sembah selain daripada Allah. Ramai tak? Kau orang musyrikin Mekah je. Orang musyrikin Malaysia ada tak yang sembah selain daripada Allah? Ada. Orang Islam, nama Islam tapi tak sembah Allah. Ada tak? Ada. Mana siapa yang tak sembah Allah, memang otak dia dah rusak dah. Allah kata apa sebelum ni dalam surah yang kita dah tadabbur ni, surah Baqarah. Sayaqulu sufaha, akan berkata orang-orang yang bodoh. Siapa tu orang bodoh? Yang bila Allah nak tukar kiblat, bila Allah tukar, dia akan bantah. Allah kata orang ni adalah orang yang bodoh. Walaupun dia hanya membantah satu je hukum Allah. Sebab apa? Sebab Allah kata, milik Allah timur dan barat. Ikut suka Allah lah nak arahkan kiblat ke mana. Kamu sebenarnya tak ada hak langsung nak bantah. Sebab kamu makhluk. Kan? Jadi siapa-siapa yang membantah perintah Allah, walaupun dia tak sembah berhala, sebenarnya dia sembah selain daripada Allah. Paling-paling kurang nafsunya. Dan di sini Allah guna yattakhizu. Apa makna yattakhizu? Apa maksud yang tersirat daripada perkataan yattakhizu? Mengambil? Orang yang ambil tu yang buat, yang berkuasa. Dia yattakhizu makna mengambil ataupun menjadikan. Menjadikan apa Tuhan? Makna sebelum dia jadikan kawan tu Tuhan, benda tu apa dia? Batu-batu. Makna bila Allah kata mereka mengambil, makna benda tu bukan Tuhan pun. Mereka saja-saja ambil batu, kemudian bagi nama apa? Lat, Manat, Uzza.
Allah sebut dalam surah An-Najmu. Cuba buka surah An-Najmu. Saya tak ingat ayat berapa ni. Cuba cari perkataan samaitumuhum. Samaitumuhum. Ayat 23. Okey, cuba baca. Cuba baca. In hiya illa asma'un sammaitumuha. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallah fiha min sultan. Okey. Cuba tengok Allah nak bagi tahu betapa bodohnya mereka yang ambil selain daripada Allah. Allah kata apa? In hiya, tidaklah ia. Kalau sebelum ayat ni 23 kan? Sebelum ni ada tak Allah sebut mereka namakan Tuhan mereka Lat, Uzza, Manat? Ada? Ada kan? Jadi semua tu Allah kata apa? Tidaklah ia. Dia bukan Tuhan pun. Melainkan hanyalah asma. Apa makna asma? Nama-nama. Yang samaitumuha, yang kamu letak namanya, kamu dan juga nenek moyang kamu yang letak nama. Dia bukan Tuhan. Cuma nenek moyang kamu ambil batu, okey, ini Lat. Ambil batu lain, ini Uzza. Ambil batu lain, namanya. Tengok, Allah nak bagi tahu kan. Dia bukan Tuhan. Cuma, nama je lah. Yang kamu bayangkan, khayalkan. Bila letak nama ni, boleh memberi manfaat. Boleh menolak mudarat. Sekadar nama. Macam, saya ambil meja kan. Saya kata, ini Tuhan. Nama, tahu tak nama apa Tuhan ni? Padahal meja tu saya beli kat kedai perabot tu. Kan? Itulah. Kemudian Allah kata apa? Ma anzalallah. Tidaklah Allah turun padanya pada nama-nama ni sebagai min sultan. Apa makna? Allah tak pernah turun pun sultan ni mana bukti bahawa batu-batu tu adalah Tuhan. Allah tak pernah bagi bukti pun. Hanya semata-mata batu mereka pun taruh nama. Boleh? Okey, kemudian Allah bagi tahu sikap orang beriman pula. Wallazina amanu dan orang-orang amanu yang amanu mereka beriman. Apa sikap orang beriman? Asyaddu hubban lillah. Apa makna asyaddu? Terjemah apa ni? Asyadu bersangatan. Dan orang-orang beriman teramat sangat cintanya kepada Allah. Makna apa ni? Allah kata kalau manusia cinta kepada Tuhan mereka selain daripada Allah kan. Berhala ke, orang ke, nafsu ke. Tapi tak boleh banding dengan cinta orang beriman kepada Allah. Tak mungkin sama. Kenapa tak mungkin sama? Sebab pertama orang beriman bila cinta pada Allah, dia cinta bila? Semua keadaan. Ketika senang dia cinta kepada Allah. Ketika susahkah ada mudarat musibahkah dia cinta pada Allah. Tapi kalau orang yang tak beriman, contohlah dia cinta pada berhala dia. Bila ada cinta pada berhala, adakah semua keadaan? Tak. Bila senang dia cinta berhala. Bila ada musibah, dia cinta kepada siapa? Dia cari Tuhan. Dia cari Allah. Betul tak? Allah sebut dalam surah Luqman.
Orang kafir ni bila naik kapal dan datang ombak besar, ada berhala dalam kapal dia. Dia buat apa berhala tu? Dia buang. Kenapa dia buang? 50 tahun sembah berhala, tiba-tiba ada banjir besar, ombak besar, dia campak. Ada cerita Ikrimah bin Abi Jahal. Dia cerita masa jahiliah dia. Masa kami musafir naik kapal, kami bawa Tuhan tu, bila ada banjir ombak besar, kami ambil Tuhan tu, kami campak. Sebab apa? Sebab nampak langsung tak boleh bantu kami, kan? Paling-paling kurang kami dah sembah 30 tahun, ada bahaya kan? Bantulah sikit, ni tak bergerak langsung. Boleh faham? Mana orang beriman bila cinta pada Allah, cinta dalam semua keadaan. Tapi kalau yang lain cinta kepada selain pada Allah, tengok keadaan. Ada manfaat? Okey, kalau tak ada, boleh. Jadi kalau rumah orang kafir kan, terbakar ke, anak dia duduk dalam rumah dengan berhala, dia selamatkan yang mana dulu? Selamat Tuhan ke selamat anak? Tengok tak waras kan? Tak waras. Okey. Sekarang Allah nak beritahu apa ni? Apa dalam konteks kita orang beriman lah. Apa maksud? Orang beriman cinta kepada Allah bersangatan. Apa maksud dia? Macam mana kita nak faham ataupun kita nak applykan dalam kehidupan kita? Kita boleh tak cinta pada anak isteri? Boleh tak cinta pada harta? Boleh tak cinta pada mak bapak? Habis yang maksud ayat tu macam mana tu? Macam mana lebih tu? Macam mana lebih tu? Semua orang mendakwa kan? Kalau tanya, kamu antara isteri dengan Allah, kamu mana lebih cinta? Pastilah Allah. Tengok azan, isteri kata, jom pergi pasar bang. Okey. Tapi mulut dia kata apa? Aku nak solat dulu. Suami pun kata apa? Sama je lah. Isteri pun cakap sama. Antara abang dengan Allah, saya cinta abang. Bila dengar azan, boleh tak pergi pasar sekejap? Betul? Cili dah habis. Okey, macam mana tu? Yang seseorang mengatakan cinta daripada Allah lebih daripada segala-galanya. Tak payah cerita orang lain lah, cerita kita. Boleh tak bagi satu peristiwa lah. Bukti kita cinta pada Allah lebih pada isteri, lebih pada anak, lebih pada harta, lebih pada kerjaya, lebih pada kereta. Siapa ada pengalaman? Rafian jangan tanya orang, jawab diri sendiri ya. Boleh bagi contoh? Susahnya mesti banyak ni contoh ni. Bila tengah mesyuarat, masuk waktu azan, tinggal mesyuarat. Itu cerita orang lain ke cerita diri sendiri tu? Tengok Nabi dan para sahabat kan, bila Allah perintah, wajib kamu sampaikan Al-Quran. Dan Nabi tahu tak risiko dia apa dia? Dia akan bawa satu benda yang sangat-sangat melawan arus berdana. Dan risiko dia apa dia? Bukan hilang pekerjaan, bukan tak boleh makan, risiko dia mati. Tapi dia fikir 10 kali tak? Tak. Dan bila Allah kata terpaksa tinggal ke Mekah, dia tinggal tak? Mudah ke ataupun banyak persoalan? Itu makna orang yang asyaddu hubban lillah. Bila dia bertemu dengan perintah Allah, tak adalah anak ke, isteri ke, rumah tangga, keluarga, tanah air, luka ke, bahkan nyawa mereka sanggup. Boleh? Ali tukang sihir Fir'aun. Kan? Bila dah nampak kebesaran Allah, sebelum tu dia minta apa dengan Fir'aun? Sebelum berlawan dengan Musa. Kalau kami menang, kami dapat apa? Musa jawab apa? Kamu akan menjadi minal muqarrabin, orang kanan, menteri kanan, bukan menteri kiri. Ya. Tapi bila dia nampak mukjizat Musa yang membuktikan Allah tu adalah hebat, dia lupa tak
janji Firaun pada dia? Lupa habis. Kenapa dia lupa? Dia tahu tak, bila dia lawan Firaun, bukan setakat tak dapat janji, bukan setakat tak dapat jadi menteri, bukan setakat tak dapat hidup senang, bahkan mati. Dia tahu tak? Kenapa dia buat juga? Itulah asyaddu hubbalillah. Mati-matilah sebab ini kerana Allah. Boleh? Okey, kita senang nak bagi contoh orang, tapi contoh kita. Contohlah kalau tengah malam kan, kita tersedar pukul 4.30 kan. Waktu yang, hadis Qudsi cakap, bila 1/3 malam Allah turun kan. Dan Allah tanya 3 soalan. Mana hamba-Ku yang nak minta ampun, aku akan ampunkan. Mana hamba-Ku yang nak minta apa hajat, aku akan perkenankan. Mana hamba-Ku yang nak berdoa, aku akan makbulkan. Siapa cakap? Allah. Kita pun tersedar 4.30. Kita pun ingat hadis tu. Bangun ke? Sambut tidur. Ini cakap jawab untuk orang ke untuk diri sendiri ni? Di situ bukti. Kalau betul cinta kita pada Allah, kita terus bangun. Kalau kita tak bangun, mana kita lebih cinta apa? Jangan cakap banyaklah. Jangan cakap banyak. Ustaz, saya semalam tidur lewat. Ya Allah. Saya nak tanya, kamu dengan Nabi mana tidur awal? Kamu dengan Nabi mana yang banyak buat kerja untuk agama Allah? Tiba-tiba kamu yang tak berdakwah, tiba-tiba beralasan tidur lewat. Agak-agak Nabi tidur malam berapa jam? Lebih kurang 2-3 jam. Siang pula, semua hidup Nabi untuk Allah. Sebab tu Nabi tak senang hidup kan? Rumah pun sempit, rumah pun kecil. Okey? Dan supaya nampak lebih jelas, cinta orang beriman kepada Allah lebih daripada segala. Buka surah At-Taubah, ayat 24. Wajib tak kita cinta pada Allah lebih daripada segalanya? Wajib ke sunat je? Wajib. Kalau kita samakan cinta kita dengan Allah, ataupun kita lebihkan cinta pada anak isteri lebih daripada cinta Allah, apa hukum dia? Hukumnya haram dan boleh jadi syirik. Buka surah At-Taubah ayat 24. Allah kata apa? Dengar. Qul in kana aba'ukum. 1. Qul in kana 1 aba'ukum. 2 wa abna'ukum. 3 wa ikhwanukum. 4 wa azwajukum. 5 wa ashiratukum. 5 wa ashirah. 6 wa amwal iktaraf tumuha. Yang ketujuh, wa tijaratun takhshawna kasadaha. Okey? 8. Surah At-Taubah. Tak ada surah. Okey, sekejap Stop. Sekejap Facebook ada masalah. Dah sambung balik? Belum. Apa tadi? Wa masakin tardawnaha.
Dah masuk balik? Belum? Keras ah. Waktu dia kata ustaz tak bergerak. Tapi masih hidup ah. Apa dah ayat lepas tu? Wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Dah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Belum? Dah. Okey. Dia kena masuk balik seorang-seorang. Oh tak. Okey, clear? Facebook. Ashabu Facebook. Okey, dengar. Saya dengar bila baca ayat ni rasa macam tak lepas je. Allah kata apa? Kul, wahai Muhammad. Bateri. Allah berkata dalam surah At-Taubah. Okey, Allah perintah pada Nabi supaya Nabi bagi tahu pada umat dia. Apa dia? Benda yang sangat penting. Qul, katalah wahai Muhammad, in kana, sekiranya adalah satu bapa-bapa kamu. Bila sebut bapa-bapa kamu termasuk ibu-ibu kamu. Satu. Yang kedua, wa abnaukum, dan anak-anak kamu. Dua. Allah sebut ni ikut turutan yang paling manusia cinta. Yang ketiga, ikhwan, saudara-saudara kamu. Ataupun kakak ataupun adik perempuan kamu. Yang keempat, pasangan suami ataupun isteri kamu. Yang kelima, kaum kerabat kamu, sepupu ke dua pupu kamu. Yang keenam, amwal, bukan setakat harta ni, Allah sebut lagi iktaraftumuha. Apa makna? Tu penting tu tadabbur. Bukan setakat harta, tapi ada satu lagi perkataan. Harta yang kamu kenapa Allah sebut harta yang kamu usahakan? Sebab manusia ni antara harta yang dia dapat free percuma dengan harta yang dia usaha. Yang mana dia paling sayang? Kadang-kadang yang kita dapat free ni kita tak berapa sayang, sebab tu kita lagi cepat habiskan. Yang kita sangat simpan yang ni kan. Allah kata, kalau harta yang kamu usahakan 20 tahun, 30 tahun. Yang ketujuh, perniagaan, bukan sebarang perniagaan. Perniagaan mana ni? Yang takhshawna, yang kamu takut rugi. Kan? Sepatut untung 1 juta, tengok-tengok dapat 100,000. Ini perniagaan yang kamu sangat sayang ni. Kemudian yang ke-8, masakin rumah, tapi bukan sebarang rumah. Rumah yang mana ni? Yang kamu rumah flat, orang tak apa suka, kalau terbakar pun okeylah kan. Tapi rumah apa ni? Rumah banglo, harga dia 5 juta, ada 3 tingkat, ada lift kan, ada swimming pool kat tengah-tengah dalam rumah tu. Tengok amaran Allah. Ahabba ilaikum. Semua ni ataupun salah satu lebih kamu cinta daripada apa? Allah dan Rasul. Amaran dan lebih kamu cinta daripada jihad. Kenapa tak nak pergi berjihad? Saya nak tinggal rumah. Kenapa tak nak pergi berjihad? Saya nak tinggal isteri baru kahwin. Allah kata apa? Fatarabbasu, tunggu. Tarabbasu ni apa dah? Tunggu kamu. Amaran.
Tak, bila sebut jihad fi sabilillah, apa saja usaha untuk menegakkan agama Allah. Sama ada berjihad dengan senjata, sama ada berjihad dengan lidah, dengan tenaga kita, masuk semua sekali. Yang penting untuk menegakkan agama Allah. Okey? Ramai orang tak berdakwah sebab apa ni? Sibuk dengan perniagaan. Saya ni baru nak mula berniaga. Mungkin dah kaya, dah stabil, saya pergilah. Maka Allah kata fatarabbasu, tunggu. Tunggu apa? Hatta ya'tiyallahu bi amri. Sehingga Allah mendatangkan apa tu? Keputusannya apa dia? Musibah, azab. Kita kalau bapak kita cakapkan, kalau kamu lebih sayangkan isteri kamu daripada aku, tunggu. Kita dah rasa apa? Itu bapak ni bukan Tuhan ni. Kita rasa apa? Tunggu kamu. Kan? Patut kalau ketua polis pula, kalau kamu tak ikut peraturan, tunggu kamu. Bukan ketua polis Bukit Jelutong, ketua polis negara ni. Macam mana perasaan kita? Betul tak? Kita ada rasa sesuatu kan? Tapi berapa ramai yang baca ayat ini, yang berkata ni Tuhan, dia tak rasa apa-apa. Sambut terus. Sadaqallahul azim. Ini amaran keras ni. Amaran keras. Dan di hujung Allah kata apa? Wallah la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi hidayah pada kaum. Tengok. Macam mana tiba-tiba muncul perkataan kaum fasik. Apa kaitan dengan ayat sebelah ni? Kan kita nak tadabbur. Allah kata kalau kamu lebih sayangkan anak, lebih sayangkan isteri, lebih sayangkan perniagaan, lebih sayang harta sampai mengenepikan perintah Allah, mengenepikan melaksanakan sunnah Nabi, mengenepikan dakwah. Tunggulah. Dan Allah tidak akan beri hidayah pada kaum fasik. Apa kaitan kaum fasik dengan cerita sebelum ni? Siapa yang bersifat lebih sayang pada semua tadi adalah Dia adalah orang yang fasik. Ni pokok fasik semua ni. Yang mana ni? Yang melebihkan anak, lebihkan isteri, lebihkan harta, lebihkan perniagaan, lebihkan meeting daripada melaksanakan perintah Allah dan sunnah Nabi dan berjihad. Ni pokok fasik. Dan Allah bagi amaran lagi ke apa dah? Bila dah fasik, tak ada hidayah. Allah tak akan bagi hidayah. Kecil ke besar ni? Besar. Apa jenayah dia ni? Rasuah bukan. Zina bukan. Bunuh orang bukan. Hanya cinta kepada selain pada Allah lebih daripada cinta kepada Allah. Itu je. Boleh faham? Sebab tu Allah nak bagi tu sifat orang beriman mesti asyaddu hubban. Tak boleh yang lain asyaddu hubban. Tak boleh. Mesti Allah yang pertama. Boleh kah? Dan saya nak bagi tahu kan. Termasuklah ulama kata kadang-kadang sunnah Nabi. Ini sunnah orang ramai. Ini sunnah tok guru kita. Ini sunnah Nabi. Kita kata apa? Alah tak salah pun. Tak ada dalil pun Nabi larang. Tak, sebenarnya kamu dah meletakkan cinta pada guru lebih pada cinta pada Nabi. Termasuk ni. Cinta kepada Allah dan Rasul. Termasuk. Mana mungkin kamu lebihkan tok guru kamu daripada Nabi? Mana mungkin? Dia utusan Allah. Tunggu. Ustaz, saya dah lama tunggu. Tak berlaku apa-apa pun. Tunggulah. Allah kata apa? Fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Celakalah orang yang hati keras. Sebenarnya musibah tu tak mestinya bencana alam. Musibah yang paling besar dan tak dirasai oleh manusia ialah hati keras. Dia buat dosa, dia tak rasa bersalah. Itulah musibah yang terbesar. Boleh? Sebab itulah ulama kata syarat nak beribadat bukan semata-mata ibadat. Syarat nak beribadat mesti ada asas dia cinta. Siapa yang solat tak ada rasa cinta pada Allah, buktinya apa? Solat lambat dan nak cepat sudah. Itu bukti dia solat tanpa cinta. Dan solat tu tak diterima. Mana mungkin Allah terima kita sembah dia dalam keadaan kita tak suka pada Tuhan. Mana mungkin Allah terima. Kita kalau isteri kita buat sesuatu kan, dia masak dalam keadaan dia marah. Maknanya dia tak cinta. Kita suka tak masakan dia walaupun memang sedap. Yang sedap pun jadi tak sedap kan. Siapa pecah pinggang, bunyi. Kan? Betul tak? Jadi kalau orang buat sesuatu pada kita tak ikhlas dan tanpa cinta, kita tak boleh terima. Allah lagilah. Allah bukan main-main. Nak siapa nak salat tak ada cinta pun silakan. Tak. Jadi asas beribadat ialah mesti ada cinta. Bahkan ulama kata salah satu ibadat paling utama bukan salat.
bukan puasa. Asas ibadat paling utama cinta pada Allah. Bila tak ada cinta, solat kamu tak ke mana. Sebab itulah bila Nabi ada cinta pada Allah, dia solat banyak mana? Sampai bengkak kaki. Kita ada tak masa solat cinta pada Allah? Nak tahu senang ukuran, baca surah apa? Surah Lazim ke surah Baqarah? Kalau daripada dulu sampai sekarang 3 kulkan. Sebenarnya itu petunjuk-petunjuklah kita tak berapa cinta pada Allah. Mana mungkin kita cinta pada Allah tak tukar surah baru. Mana mungkin kita cinta pada Allah hanya baca surah yang pendek. Mana mungkin. Betul? Okey. Kemudian Allah kata apa? Walau dan jikalau. Yara apa dia? Melihat. Allazina, orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim ni? Yang mengambil selain daripada Allah sebagai andadan. Dan yang meletakkan cinta kepada Allah nombor 2, nombor 3 kan. Allah kata orang ini adalah zalim. Kemudian ketika mana yarawna, mereka melihat azab. Bila mereka melihat azab di mana ni? Di akhirat besok. Bila mereka melihat azab Allah dengan mata kepala mereka, maka ketika itu mereka yakin. Apa yang mereka yakin? Sesungguhnya al-quwwah, kekuatan yang sebenarlah, kekuatan yang hakiki, yang sebenar adalah lillah, milik Allah. Kekuatan yang mana ni milik Allah? Jami'an, semua sekali. Semuanya. Tapi bila dia mengaku ni, Allah saja yang ada kekuatan. Bila? Masa kat dunia dia mengaku tak? Tak. Dia rasa yang ada kekuatan siapa? Anda dah. Okey. Kan dalam surah Ghafir Allah tanyakan dia di pada mahsyar, limanil mulkul yaum, bagi siapa kerajaan hari ini? Semua pakat dia, semua tak jawab. Allah sendiri jawab. Lillahi al-wahidi al-qahar. Kerajaan hari ini hanya untuk Allah yang esa, yang qahar. Yang lain semua terdiam. Okey. Hari ini masing-masing mendakwa ada kuasa kan? Kadang-kadang agung cakap pun dia bantah juga. Okey. Dan wa annallah. Dan sesungguhnya Allah syadidul azab, sangat keras azabnya. Okey, kita nak bayangkan bila Allah kata sangat keras azab, kita kena bayangkanlah. Sebab tujuan Allah bagi tahu azab Allah keras ni, apa tujuan dia? Yalah, betul lah, antara tujuannya dia rahmat pada kita. Tapi antara tujuannya ialah supaya kita rasa gerun, rasa takut. Dan akhirnya kita tak berani buat dosa. Kalau buat dosa pun terbuat, terus kita bertaubat. Sebab apa? Sebab bayangkan azab Allah sangat dahsyat. Okey. Sekarang, kita ada rasa tak azab Allah begitu dahsyat? Sehingga kita rasa lepas ni aku tak nak mengumpat dah. Aku tak nak buang masa dah. Ada tak rasa? Okey, boleh bagi contoh. Macam mana azab Allah tu sangat dahsyat? Itu tak dapat digambarkan. Jadi orang tak takut sebab tak boleh nak bayar langsung. Banyak tak Allah sebut dalam Quran. Apa dia contoh? Azab paling ringan apa dia? Pakai terompah kat kaki, pakai selipar daripada api, pakai kat kaki, menggelegak di mana? Jadi kalau di kepala menggelegak, kat perut tak payah ceritalah, hancur. Dan Allah sebut dalam surah Al-Kahfi,
ahli neraka dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Wa in yastaghisu, bila ahli neraka yastaghisu, minta minum sebab panas. Yughasu, mereka diberi minum, tapi diberi minum apa? Yughasu bil ma'i kal muhli, mereka diberi minum daripada air panas kal muhli, seperti apa? Tembaga yang cair yang mendidih. Dan kesannya apa? Yashwi al-wujuh. Bila nak minum, dia letak kat mana? Mulut kan? Bila letak kat mulut, Allah kata yashwi al-wujuh, membakar hangus muka. Jadi Allah tak cerita masuk kat dalam. Allah cerita baru nak start minum dan muka terbakar. Mana kalau masuk kat dalam, hancur isi perut. Sebagaimana Allah sebut juga dalam surah Muhammad ayat 15. Wasuku ayat 15 surah Muhammad. Wasuku ma'an fataqatta'a am'a'ahum. Tengok Allah kata wasuku, ahli neraka suku benda. Mereka diberi minum. Tengok bahasa pun Allah kata mereka diberi minum. Allah tak kata mereka minum. Beza tak? Kenapa diberi minum? Siapa nak minum kan? Air panas. Mereka diberi minum air. Lepas tu, lepas minum apa berlaku? Tengok. Fataqatta'a. Qatta'a ni mana? Terputus berkali-kali. Apa yang terputus? Am'a'ahum. Isi perut mereka. Lepas minum terputus. Lepas terputus, bersambung balik. Minum lagi. Putus lagi. Berkali-kali. Sampai bila-bila. Boleh bayang tak? Kalau kat dunia minum air panas kan. Katalah. Putus mati terus kan. Habis cerita. Ini tak. Putus bersambung. Putus bersambung. Minum lagi. Dan surah An-Nisa ayat 56. Surah An-Nisa ayat 56. 56 ke 65. Tengoklah. Bila Allah sebut azab Allah dahsyat, kena tengok ayat-ayat yang lain. Supaya kita betul-betul rasa dahsyat. Tadi saya kata apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 29. Lepas tu Muhammad. Ayat 15. Lepas tu apa dia? An-Nisa 56. Allah kata apa? Sesungguhnya orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah, ni ayat Allah begitu hebat, begitu jelas, mereka tolak. Apa Allah kata? Saufa nuslihim nara. Kami akan masuk dan bakar mereka dalam neraka. Tak cukup dengan bakar, Allah begitu apa berlaku lepas tu? Kullama nadijat. Setiap kali kulit-kulit mereka bila dibakar, masakkan. Allah nak begitu. Lepas masak apa berlaku? Kami tukar kulit-kulit mereka dengan kulit yang baru. Supaya apa? Allah beritahu. Supaya mereka betul-betul rasa. Sebab kalau dah terbakar, Allah tak tukar, dia rasa lagi tak? Tak adalah. Bila dah kulit terbakar, dia tak akan rasa. Tak ada. Kalau tak tukar, makna azab setakat tu. Tak. Allah kata, Allah nak mereka rasa sampai bila-bila. Caranya apa? Tukar kulit baru. Berapa kali tukar? Allah guna perkataan kullama. Kullama makna setiap kali masak tukar. Setiap kali masak tukar. Katalah satu masa tu sebab api dalam neraka 69 kali ganda. Dia ambil masa berapa lama nak masak kulit tu? Kita biasa bakar kambing kan. Berapa lama nak masak? Sejam, 2 jam. Itu api kat dunia. Kalau api di akhirat, mungkin 1 minit dah masak kan. Maknanya berapa kali tukar? Kalau 1 minit masak, kemudian tukar, 1 hari berapa kali tukar kulit baru? Itu makna syadidul azab. Kalau orang faham azab Allah begitu dahsyat, dia senang tak nak buat dosa ni? Tak ada. Dia fikir 20 kali nak buat dosa. Tak berbalik. Buat dosa, mengumpat, seronok sekejap, lepas tu kena bakar, bukan main lama. Tapi kalau manusia kosong daripada bentuk azab yang Allah sebut dalam Quran, kosong dalam kepala dia, senang tak nak buat dosa? Senang. Sebab tak ada benda yang menakutkannya.
Okey. Cukup lah kita berhenti setakat ayat 165. Kita belajar asasnya satu ayat, tapi banyak ayat tak malam ni. Surah Taubah ayat 24, Surah Kahfi ayat 29, Surah Muhammad ayat 15, Surah An-Nisa ayat 56. Banyak. Alhamdulillah. Betul rasa takut? Kalau betul rasa takut, itulah tadabbur. Tapi kalau tadabbur tak rasa takut, belum tadabbur lah. Okey. Assalamualaikum Ustaz, boleh tanya soalan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Soalan ni Ustaz, okeylah, insyaAllah Alhamdulillah pelajar-pelajar yang dalam kelas ni belajar dan rasa apa? Rasa insaf, gerut semua kan? Ya. Belajar Ustaz, kalau yang tak belajar macam mana Ustaz? Dia ada tak dan nanti dia di akhirat ada dia di mana bila dia sampai sana dia tak belajar tak lah. Lepas tu ya, kita nak sebab sekarang ni kami ni yang belajar, yang tak belajar ni macam mana macam kita minta pun dia tak terima, kita bagi tahu dia tak terima. Jadi macam mana tu di keadaan dia di sana? Keadaan dia di sana macam tadi lah. Kalau dia engkar, Allah kata orang-orang yang engkar ayat-ayat Allah, Allah akan bakar mereka dalam neraka. Bila terbakar kulit ditukar. Macam itulah keadaannya. Sebab mereka dah sampai mesej dakwah, tapi mereka tolakkan. Dan kita pun cerita azab Allah sekian-sekian. Tiba-tiba dia tolak juga. Makna apa tu sebenar? Makna apa tu? Dia bersedia lah tu. Dia bersedia. Kalau dia tak bersedia, terus dia insaf, terus dia pergi belajar. Oh, macam ni tak boleh ni, aku tak sanggup. Duduk tepi api kat dunia aku tak sanggup. Duduk dalam api kat dunia walaupun api akhirat 69 kali ganda pun aku tak sanggup. Macam mana aku sanggup duduk dalam api neraka yang 69 kali ganda dan satu hari kat akhirat sama dengan 1000? Oh, aku tak sanggup. Terus dia pergi belajar. Makna dia insaf. Dia nak berubah. Tapi kalau dia tak nak berubah, tak nak belajar juga, makna seolah dia bersedia untuk dibakar oleh Allah. Bahkan Allah perli, cuba buka surah ni. Allah perli, Allah perli orang yang dah tahu tapi tak nak belajar juga. Fama asbarahum 'alan nar. Rasanya surah Baqarah ni ya. Fama asbarahum 'alan nar. Okey, surah Baqarah ayat 175. Tak lama lagi kita sampai ayat ni. Dia ada kaitan dengan ayat sebelum dia 174. Saya baca maksud dia. Ayat 174. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada kitab, sama dengan lebih kurang sama ayat 159 ayat lepas. Dan mereka membeli dunia, mereka mereka menjual agama untuk mendapat samanan qalila, dunia yang murah. Orang ini Allah kata mereka tidak makan dalam perut mereka kecuali api neraka. Yang diam tak nak cerita kebenaran sebab nak jaga jawatan, nak jaga gaji. Gaji itu sebenarnya Allah kata sebenarnya di akhirat akan bertukar jadi api. Dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Dan Allah tidak akan bersihkan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Ayat 175 Allah kata itulah orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Makna dia sanggup jual hidayah Allah untuk apa? Untuk beli kesesatan. Dan dia beli juga azab Allah dengan apa? Dengan keampunan. Keampunan Allah dia tak nak, aku nak azab. Maka akhirnya Allah perli dia. Allah kata apa di hujung tu? Allah kata apa? Fama asbarahum 'alan nar. Sabarnya mereka untuk masuk neraka. Ayat perli tu. Ada tak orang sabar nak masuk api? Ada tak? Ada ke tak? Tak ada. Tapi kenapa Allah cakap macam tu? Sebab bila dia tahu perbuatan dia membawa ke neraka, dalam keadaan dia sedar, dia buat juga seolah dia sabar nak masuk neraka. Faham tak?
Macam orang mencuri kan. Dia tahu dah kalau mencuri ke ambil dadah, memang penjara. Dia dah tahu. Tiba-tiba dia buat juga. Kita kata apa? Sabarnya kamu nak masuk apa ni penjara. Bila dia tahu benda tu, dia buat juga macam dia nak tu. Okey. Jadi kita tak boleh buat apa? Hidayat betul di tangan Allah, tapi Allah akan bagi hidayat pada siapa? Yang nak hidayat. Kalau dia tak nak, tak adil lah. Dia tak nak Allah bagi. Mana boleh? Allah. Wallahu alam. Okey, ada soalan lain? Ya. Jadi doa je ya, kepada mungkin saudara mara kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, doa je semoga Allah bagi hidayat pada mereka. Assalamualaikum ya Ustazi. Allah. Imam-imam mazhab dan ulama-ulama banyak mengeluarkan pendapat yang kadang-kadang berbeza antara satu sama lain. Walaupun mengenai perkara yang sama, kita patut ambil yang jumhur ulama. Tapi bolehkah kita ambil pendapat yang ringan kerana yang mengeluarkan pendapat itu juga ulama yang masyhur? Dia tak boleh. Kaedah je, kata Dr. Syekh Qardawi, kalau benda tu berbeza pendapat, kita kena ambil yang mana dalilnya paling sahih, paling kuat. Bukan yang mana paling ringan dan paling sesuai dengan nafsu. Agama tak boleh mengikut kehendak manusia. Agama kena mengikut wahyu ataupun dalil. Kalau dalil tu paling kuat dan kebetulan paling mudah, okey. Tapi kalau dalil tu paling kuat dan lebih susah daripada yang kita amalkan, itulah cinta. Kalau kita cinta pada Allah, jangan tengok susah ataupun berat. Tengok bagaimana Nabi Ibrahim. Apa yang Allah perintah pada Nabi Ibrahim? Sembelih apa? Sembelih kambing ke sembelih anak? Tapi mudah tak dia laksanakan? Dah lah anak lama tak dapat. Dah tua baru dapat. Kemudian anak pula tunggal. Kemudian dah lama tinggal. Tiba-tiba Allah kata apa? Allah tak kata, okey aku akan bagi seorang lagi. Tak. Yang seorang yang tunggal ni sembelih. Itulah cinta asyaddu hubbalillah. Orang beriman, cinta bila bertemu dengan perintah Allah, dengan cinta pada anak, habis cinta pada anak, habis lebur. Dia sanggup sembelih tanpa banyak soal. Wallahu alam. Jadi begitu juga kita nak ambil pendapat yang daripada mazhab lain, tak boleh berdasarkan mana yang mudah, mana yang sesuai dengan nafsu, tak boleh. Tapi berdasarkan mana dalil yang paling sahih dan paling kuat. Wallahu alam. Ada orang mengecam ustaz apabila ustaz mentadabbur berkaitan perumpamaan keldai. Kenapa nak kecam saya? Saya cakap apa yang Allah cakap. Sebenarnya dia kecam saya ke dia kecam Tuhan? Wali'azubillah. Yang kata manusia seperti keldai, bawa kitab tapi tak beramal. Kan? Yang kata tu Allah, bukan saya. Jadi nak kecam saya pun tak ada masalah. Sebab itulah bila orang kutuk Nabi Muhammad, bila Nabi ajak orang musyrikin sembah Allah, orang kutuk Nabi. Nabi tak jawab. Sebab apa? Yang aku sampai bukan daripada poket aku. Bukan pendapat aku. Ini daripada Allah. Bila kamu kutuk aku, bermakna kamu kutuk Allah. Sebab kamu marah sebab apa yang aku sampai. Yang aku sampai daripada siapa? Allah. Jadi kalau nak marah pada saya sebab saya buat perumpamaan. Bukan saya buat. Saya baca apa yang Allah buat perumpamaan dalam Al-Quran. Kena clear. Bukan saya yang buat. Bukalah surah Al-Jumu'ah. Wallahu alam. Ustaz, seperti yang Ustaz terangkan, kita ni berasal daripada keturunan Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh adalah Abu Al-Bashar yang kedua. Dan hanya kaum dan tempat tinggal Nabi Nuh yang diazab dengan banjir. Bukan semua tempat. Ada kemungkinan ke kita juga daripada keturunan yang selain daripada orang-orang yang selamat dalam kapal Nabi Nuh? Tak ada. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, semua zuriat yang datang selepas Nabi Nuh semua daripada Nabi Nuh, bukan daripada yang naik kapal bersama Nabi Nuh.
Oh, ya wallah alam. Saya tak tahu yang tu. Bila Dajjal datang, anak perempuan kena ikat. Saya wallah alam. Saya tak tahu. Saya belum baca dalilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana cara untuk lahirkan rasa cinta pada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya pada setiap masa? Apakah tipsnya, Ustaz? Okey, tips dia sebenarnya banyaklah. Dia, kalau kita nak jadikan cinta kita pada Allah lebih daripada segala-galanya, makna kita kena tahulah apa yang Allah suka. Barulah kita boleh meletakkan cinta Allah nombor satu. Maka kita kena tahu apa yang Allah cinta. Kalau kita tak tahu apa yang Allah cinta, macam mana nak letak cinta Allah nombor satu? Okey, kalau kita nak tahu apa yang Allah cinta, apa yang Allah suka, tidak ada benda yang paling besar melainkan kita tadabbur ayat-ayat Allah satu persatu. Semua yang Allah cinta, semua yang Allah suka ada dalam Quran. Kalau kita tak tahu apa yang Allah suka dalam Al-Quran, kita memang mustahil akan letak cinta Allah nombor satu dalam hidup. Kita akan letak apa yang suami suka, apa yang bos kita suka, apa yang orang ramai suka. Sebab kita tahu yang mereka suka. Tapi yang Allah suka, kita tak tahu sebab kita tak faham Al-Quran. Sebab tu ulama kata, tanda paling jelas cinta pada Allah lebih daripada segala-gala ialah tengok hubungan kita dengan Al-Quran. Berapa banyak kita baca setiap hari, berapa banyak kita tadabbur, berapa banyak kita amalkan. Kalau banyak masa kita dengan Al-Quran untuk baca, untuk tadabbur, untuk amal, itulah sebagai salah satu bukti cinta kita pada Allah lebih daripada cinta yang lain. Kadang-kadang kita buka mesej, buka Facebook, buka Instagram. Berjam-jam buka Quran, tak sampai 1 jam. Setengah jam pun tak sampai. Itu bukti jelas. Cinta kita pada Allah bukan nombor satu. Cinta kita pada Allah bukan nombor satu. Wallahu a'lam. Wa anti wa jazakillahu khairan. Bagaimana boleh guru yang berkongsi ilmu agama tetapi melarang murid-murid untuk berkongsi nota dengan orang lain kerana untuk jaga hati murid-murid yang bayar untuk mengikuti kelas tersebut? Soalan ni dah selalu ditanya ni. Soalan ni selalu ditanya. Apa dia semula ulang? Bagaimana pula dengan guru yang berkongsi ilmu agama tetapi melarang murid-murid untuk berkongsi nota dengan orang lain kerana untuk menjaga hati murid-murid yang bayar mengikuti kelas tersebut? Okey, guru syaratkan masuk kelas kena bayar. Kemudian guru tak bagi anak murid kongsi ilmu kepada orang lain. Alasannya nak jaga hati orang yang bayar. Subhanallah. Bagi saya guru ni memang tak cinta pada Allah. Kalau dia cinta pada Allah, apa yang Allah cinta? Yang Allah cinta ialah Allah kata apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah kata, siapa orang yang lebih baik di sisi Allah perkataannya? Siapa lagi? Melainkan orang yang mengajak orang kepada Allah. Sepatut guru ni dia letak cinta Allah nombor satu apa dah? Aku nak mengajak orang seramai yang mungkin kena Allah. Jadi pelajar nak share, silakan. Lagi kamu ramai share, lagi aku dapat pahala, lagi Allah cinta pada aku. Sepatutnya macam tu. Satu. Yang kedua, menyampaikan ilmu ni bukan sunat, wajib. Nabi kata, balighu anni walau ayat. Macam mana kamu letakkan syarat, tak boleh sebarkan hanya kerana nak jaga hati pelajar. Ya Allah. Nabi kata, sampaikan. Di mana kamu cinta kamu pada Nabi dibanding cinta kamu pada anak murid kamu? Nabi kata sampaikan walaupun satu ayat. Kamu kata tak boleh. Nanti kecil hati pelajar yang bayar. Ya Allah. Dia sebenar guru minta maaf saya cakap. Guru ni mencipta masalah dan dia terperangkap dalam masalah. Apa masalah yang dia cipta? Mengajar dengan meletakkan bayaran. Bila dia letak bayaran, dia mula mencipta masalah. Akhirnya dia terperangkap dengan masalah. Akhirnya dia letakkan cinta manusia nombor satu, bukan cinta Allah. Kalau dia letak cinta Allah nombor satu, jangan letak bayaran. Kenapa? Aku nak upah daripada Allah yang jauh lebih besar daripada yang manusia bayar. Dan Allah dah janji, siapa bertakwa pada Allah, Allah bukan bagi RM10. Allah bagi yang tak disangka. Pelajar kita pernah tak bayar yuran yang kita tak sangka? Kita letak RM50, dia bayar RM5 juta. Pernah tak?
Tak mungkin, mustahil. Tapi Tuhan mungkin tak bayar upah pahala pada kita yang kita tak terfikir? Ya. Apa dia? Syurga. Kenapa kita melebihkan bayaran manusia daripada upah ataupun pahala yang Allah nak bayar? Ustaz sedang cakap lah, saya kalau tak letak bayaran, macam mana saya nak hidup? Ya Allah. Saya nak tanya, siapa yang menjadikan kamu hidup? Bayaran yuran ke Allah? Siapa yang menjadikan kamu hidup selama ni? Bayaran yuran pelajar ke Allah? Berapa ramai yang Nabi dan para sahabat berdakwah hari pertama sampai Nabi mati, 1 sen pun orang tak bayar. 1 sen pun Nabi tak minta. Tapi Nabi orang paling kaya. Abu Bakar paling kaya. Dan Abu Bakar berjihad berdakwah tak letak bayar pun. Sebab apa? Sebab dia yakin duit dapat bukan sebab mengajar. Duit dapat sebab bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Okey? Jadi lepas ni jangan tanya lagi soalan pasal guru letakkan syarat kena bayar. Jangan tanya. Kalau nak tahu juga jawapan, tengok video malam ni. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Adakah seseorang yang baru memeluk Islam dan meninggal selepas itu berada dalam kumpulan masuk syurga tanpa hisab? Apa dia? Seseorang yang baru memeluk Islam dan meninggal dunia selepas itu, adakah dia berada dalam kumpulan masuk syurga tanpa hisab? Okey. Dia kena jelas, ini masalah akidah. Sesiapa yang mati, walaupun pada zahirnya Islam, tidak ada seorang pun berhak ataupun layak menghukum dia ahli syurga ataupun ahli neraka. Tak boleh. Itu hukum orang tu ahli syurga ataupun ahli neraka, itu hak Allah dan benda gaib. Nabi Muhammad pun tak boleh tetapkan. Nabi Muhammad pun tak tahu. Bahkan ada satu peristiwa, ada seorang sahabiah, suami dia meninggal. Bila suami dia meninggal, dia kata apa? Hani'an ya Abas Sa'ib. Nama gelaran pada suami dia. Bertuahlah kamu, wahai Abas Sa'ib. Apa maksud dia tu? Suami dia ahli syurga. Bila Nabi dengar, Nabi tegur. Nabi tanya, dari mana kamu dapat tahu suami kamu ahli syurga? Aku pun tak tahu. Dari mana kamu tahu? Ini hak Tuhan. Ini benda gaib. Maka Nabi kata, berdoalah, semoga suami aku ahli syurga. Kena ada ayat semoga. Dan kita pernah juga dengar kisahkan, ada seorang lelaki di zaman Rasulullah berjihad bersama Nabi dan mati dalam jihad. Sahabat kata apa? Bertuahlah, dia ahli syurga. Nabi kata tak, dia ahli neraka. Mati di mana ni? Kerana apa? Tegakkan agama Allah. Nabi kata ahli neraka. Kenapa? Sahabat semua terkejut. Dah korbankan nyawa, dah mati dalam jihad. Macam mana boleh jadi ahli neraka? Nabi kata cuba buka dalam pakaian dia. Ada harta rampasan yang diambil. Yang bukan hak dia. Maknanya dia pergi berjihad untuk apa? Jadi kita tak boleh mengatakan yang baru memeluk Islam, dia adalah ahli syurga ataupun masuk syurga tanpa hisab pula. Tak boleh. Kita hanya boleh berkata semoga dia menjadi ahli syurga. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lagi? Okey. Silakan. Berkenaan dengan solat awal ni Ustaz, ada yang kata lepas sembahyang maghrib dan antara isyak. Macam mana Ustaz? Tak, saya dah jawab soalan ni. Boleh tengok tak video-video saya yang lepas-lepas tu? Ustaz banyak nak cari, tak apa dapat pahala. Dia, okeylah, saya jawab ringkas. Tidak ada hadis sahih berkenaan dengan solat awabin antara maghrib dan isyak. Ada mengatakan solat tu solat bid'ah. Ada mengatakan hadis tu hadis dhaif. Tapi yang ada hadis sahih, yang Nabi namakan solat awabin bukan selepas maghrib. Yang hadis sahih tu ialah Nabi sebut tentang solat duha, iaitu ketika anak unta berada di atas tanah dan mula rasa panas. Nabi kata itu solat awabin. Solat apa? Solat duha yang terbaik. Dia antara lebih kurang pukul 11. Itu betul-betul Nabi sebut solat awabin. Adapun solat awabin yang kebanyakan masyarakat kita solat antara maghrib dan isyak, ada mengatakan itu adalah berdasarkan hadis yang dhaif. Wallahu alam. Okey, cukup ni soalan last. Ustaz, yang mana lebih afdal, sayyidul istighfar ataupun zikir Nabi Ayub? Saya tak tahu zikir Nabi Ayub yang mana ni?
Yang mana ni? Kena jelaskan yang mana zikir Nabi Ayub. Dia sebenarnya sayyidul istighfar tu bukan zikir terbaik, tapi dalam bab meminta ampun kepada Allah itu yang terbaik. Zikir yang terbaik Nabi kata afdalul zikri la ilaha illallah. Ada ulama kata zikir terbaik ialah baca Al-Quran dan tadabbur. Adapun sayyidul istighfar dia terbaik dalam bab minta ampun kepada Allah. Sebab tu dia panggil sayyidu, penghulu kepada zikir untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Kita jumpa lagi malam besok insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa antum sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.